الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada saat ini kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita berada dalam pengajian kita ini, dan kita masuk dalam tajuk yang baru pada pagi ini dalam membicarakan tentang adab kesopanan seorang pelajar ataupun murid dengan pengajarnya. Ada adab dalam kita menuntut ilmu. Di sana adanya beberapa adab, dan kita telah bincang panjang tentang beberapa adab di antara guru dengan anak murid sebelum daripada ini. Dan dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah sebut tentang betapa besarnya guru memahami tentang tanggungjawab mereka untuk melaksanakan tanggungjawab ini, dan diterangkan pada masyarakat tentang tanggungjawab yang perlu ada pada seorang guru. Hari ini yang kita sebut tentang adab sebelum daripada tajuk besar yang kita nak bincangkan dalam pengajian kita depan nanti ialah mengibab sembahyang dalam bab zakat dan sebagainya. Bagaimana kita nak sucikan jiwa kita dalam bab sembahyang, bagaimana kita nak sucikan jiwa kita dalam bab yang namakan dengan zakat dan seumpamanya. Sebelum daripada kita membincangkan tajuk itu, kita kena faham terlebih dahulu. Sebelum daripada kita dapat ilmu tu, kita kena ada adab di antara guru dengan murid, dan murid dan juga guru. Kerana kalau sekiranya hilang adab ini, maka ilmu ini tak dapat. Ilmu ni akan hilang pada diri seseorang. Menjadi besar pada diri kita jaga adab dan juga akhlak-akhlak kita sebelum daripada kita mendapat ilmu dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, hari ini kita sambung pengajian kita ini, adab kesopanan pelajar, murid dan juga pengajar, yakni guru. Adab kesopanan bagi setiap pelajar dan macam-macam tugas yang lahiriah. Yang lahir kena jaganya, yakni harus ditampakkan dengan perbuatan itu banyak sekali lah. Kalau kita nak bicarakan tentang yang zahir, banyaklah yang kena jaga adab seorang murid dengan guru. Dia kena jaganya pada diri dia. Tetapi pemerinciannya secara teratur dapat disimpulkan dalam 10 perkara. Ada lebih kurang 10 adab yang perlu dijaga tatkala mana kita belajar. Yang tamanya, tugas yang tamanya, mendahulukan kesucian jiwa dan melemparkan jauh-jauh dari dalam hatinya sendiri hal-hal yang merupakan akhlak serta sifat-sifat yang tercela dan hina. Maksudnya, mula-mula sekali orang nak belajar ni, dia kena bentukkan jiwa dia betul-betul bersih. Bagaimana nak suruh bersih jiwa kita ni? Mesti ikhlas kerana Allah. Itu di antara benda yang paling utama dalam kita belajarnya. Cucikan dulu, bersih. Jangan ada kekotoran dosa kita, jangan ada perasaan riak, jangan ada perasaan yang kita ni nak mencuba, jangan ada dalam jiwa kita ni perasaan yang kira-kiranya kitanya ada perasaan-perasaan yang buruk dan keji dalam jiwa kita. Jangan. Tatkala mana kita turun daripada rumah kita aja, kita nak belajar, kita niat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kita yang ni keutamaan. Kalau kita baca dalam sejarah betapa banyak kes-kes orang yang dia belajar kerana Allah, maka Allah akan tolong dalam pembelajaran mereka ini sendiri. Tapi kalaulah mereka belajar ni kerana yang lain daripada Allah, belajar ni kerana selain daripada Allah, maka tidak ada pertolongan Allah dan tidak ada kerahmatan Allah tatkala mana mereka belajar tersebut. Sebabnya ialah kerana menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang dilakukan di dalam hati, di dalam qalb, dalam hati ini sendiri. Ibadah hati salah satunya menuntut ilmu. Kerana kita duduk dalam kita duduk majlis ilmu ni, orang tak tahu masuk ke tak masuk ilmu pada diri kita.
Yang tahunya ialah hati kita. Hati kita ni jernih tak jernih. Kalau hati jernih senang masuk. Tapi kalau hati yang kotor, bagaimana nak masuk ilmu? Kita baca dalam sejarah berlaku kepada apa dia? Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu mana Imam Syafi'i rahimahullah dia nak pergi belajar, tiba-tiba dia terpandang tumit kaki orang perempuan. Waktu mana dia sampai berjumpa dengan Imam Waqi', dia hafal, tiba-tiba tak ingat. Dia hafal, dia tak ingat. Dia menghafal, tak ingat. Biasa dia menghafal, senang dia ingat. Lalu dia mengadu pada Imam Waqi', kenapa aku ni jadi susah dalam belajar? Menghafal tak ingat. Lalu katanya Imam Waqi', sesungguhnya belajar ini sesungguhnya kamu ni ada buat benda yang maksiat yang kamu lakukan. Fa innal ilma nurun, kerana ilmu ni cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya ni tidak akan turun kepada orang yang buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat apa dia? Maksiat terpandang tumit kaki orang perempuan. Maksiat dia ni zaman kita sekarang ni bukan pandang tumit kaki je, dengan peha-peha pandang. Zaman kita sekarang ni nak sebutnya gambaran bagaimana ilmu ni nak masuk. Ilmu yang tambah ilmu Allah. Anak-anak kita, kalau kita baca lagi dalam sejarah, Imam Syafi'i pernah mengadu pada ibu dia. Kenapa dia menghafal tak ingat? Satu kes dia mengadu pada guru dia, satu kes dia mengadu pada ibu dia. Lalu ibu dia perhati, katanya ibu Imam Syafi'i rahimahullah, boleh jadi dahulu waktu mana ibu mengandungkan kamu ni, dahulu ibu pernah termakan telur itik. Telur itik itu itik ibu, tapi itik itu boleh jadi dia pergi ambil makanan di rumah jiran sebelah. Bila dia sudu saja makanan di rumah jiran sebelah, kemudian ibunya lepas pada tu dia bertelur, ibunya ambil makanan telur tersebut dan ibu makan waktu mana kamu dalam kandungan. Imam Syafi'i rahimahullah kata, boleh jadi kerana itulah kot, kerana yang menyebabkan saya lupa dalam ingatan saya ni sendiri. Zaman kita ni jenuhlah anak-anak kita ni. Kita tengok kadang-kadang kita nasihat pada anak kita, kenapa susah sangat? Kita nak nasihat pada anak keluarga kita ni, kita nasihat tak menjadi, tak berbekas pada jiwa dia. Bukan dia je, pada kita pun sama juga. Kadang-kadang kita dengar kuliah, tak berbekas pada jiwa kita. Patutnya apabila kita dengar majlis ilmu ataupun kita hidup dalam suasana ilmu, patutnya berbekas dalam jiwa kita. Bukan sekadar jiwa kita, anak-anak kita pun tak berbekas. Kenapa? Boleh jadi kerana kita buat benda yang kotor, yang menyebabkan jiwa kita menjadi kotor, akhirnya ilmu tidak masuk dalam jiwa kita. Yang ni yang besar. Orang yang nak belajar, dia mesti bersihkan jiwa dia. Sebab itu tak kala mana anak-anak kita ni dekat-dekat dengan periksa, kita ajar pada anak-anak kita. Dekat nak periksa tu, sebut pada guru-guru, halalkanlah ilmu. Kemudian sebut pada guru, maafkanlah saya, doakanlah saya. Sebut pada guru-guru ni dengan tujuan apa dia? Apabila guru ni redha ilmu, maka di waktu itu akan terkesanlah ilmu yang ada dalam jiwa seorang ini sendiri. Kemudian ia juga sama dengan salat secara rahsia dan sembunyi. Menuntut ilmu ni macam sembahyang jugalah. Sebagaimana kita sembahyang macam mana? Apabila kita sembahyang, tatkala mana kita salat, orang tak tahu kita ni khusyuk tak khusyuk. Ilmu demikian juga. Kita menuntut ilmu ni, orang tak tahu masuk tak masuk ilmu ni. Berapa ramai kan orang sebut, pergi mendengar mengajar je, perangai sama je dia sebut. Ada orang sebut demikian. Belajar bukan main lagi, kitab habis tebal, tak ada lagi kitab paling tebal daripada kitab ni. Nak sebutnya belajarnya, berianya dia, tapi perangai sama je. Katanya setengah-setengah orang disebut demikian. Kita jawab balik, tahan juga pergi mendengar. Yang tak mendengar langsung teruk lagi kita sebut. Yang pergi mendengar, tahan juga dia mendengarnya, kerana paling-paling tidak dia termasuk di kalangan orang belajar. Cuma nak sebut berbekas tak berbekas pada jiwa kita, dalam jiwa kita ni. Bahkan itu pula lah yang menyebabkan pendekatan pada Allah Ta'ala dalam hidup kita. Ini dapat kita maklumi dengan mudah, iaitu sebagaimana halnya salat. Salat itu tidak akan menjadi sah melainkan dengan mensucikan yang lahiriah terlebih dahulu. Sembahyang demikian juga. Waktu mana kita salat, kita boleh tengok salat kita ni. Salat kita ni sah tatkala mana kita jaga 2-3 benda. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi.
Rukun-rukun ni kita kena jaga. Satu rukun. Yang kedua, sahnya solat kita ni, lahiriah kita tu sendiri, bersih tak bersih. Pakai kopiah kita ni cantik bersih dah, tapi curi kat Maidin misal contohnya, tak ada faedah langsung sembahyang dia sembahyang sah, pakai kain pelekat, cantik dah kain pelekat, tapi ada najis dekat kain pelekat, sah tak sah? Tak sah. Demikian juga belajar ni, kalau nak suruh terkesan pada seorang yang belajar, dia kena bersih lahiriah tu bersih. Setengah ulama tatkala mana mereka nak belajar, mereka pakai bau-bauan yang wangi. Setengah alim ulama, waktu mana mereka nak belajar, mereka diajar supaya apa dia? Mereka diajar supaya jaga pakaian bersih, dalam keadaan menunjukkan jiwa mereka ni dalam keadaan bersih pada jiwa mereka ni sendiri. Satu kita kan, waktu mana kita nak menghadap depan Allah, waktu mana kita hampir-hampir nazak, dalam kita ni dalam keadaan nazak, di antara benda yang kita kena jaga sangat apa dia? Kebersihan. Bersih tu kena jaga. Nak suruh kita menghadap depan Allah dalam keadaan bersih, sehingga kan sunat ambil minyak atar, letak minyak atar di atas dahi ni, nak suruh bau wangi, nak suruh apa dia? Roh ni senang keluar daripada jasad seseorang. Dalam hadis Rasulullah cerita, bauan wangi ni di antara kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di antara benda yang Rasulullah suka, dipanggil bauan, wangi-wangian yang bau bersih ni, yang menyebabkan datangnya para malaikat bersama dengan diri seseorang tersebut. Sama juga kita belajar. Apabila kita belajar, diajar supaya jaga kebersihan lahir pun kena jaga, batin pun kena jaga, baik badan, pakaian serta tempat daripada hadas dan juga benda-benda yang kotor, diajar supaya kita jaga. Sedangkan salat adalah tugas anggota tubuh yang lahiriah, maka begitu pula lah halnya dengan ibadah batiniah, dan membuat sibuknya hati sanubari dengan jalan menuntut ilmu dalam hidup kita. Kalau sembahyang, kita nak suruh jaga, nak suruh selamat sembahyang kita, nak suruh sah sembahyang kita, lahir pun kena jaga, batin pun kena jaga. Demikian juga dengan belajar. Dalam belajar, lahir pun kena jaga, batin pun kena jaga. Dua-dua terjaga pada diri kita ni, dalam diri kita ni. Dan kemudian hati disibukkan dengan mencari ilmu itu tidak menjadi sah apabila tidak didahului dengan menyucikan hati dan jiwa daripada akhlak yang buruk serta sifat-sifat batin yang kotor pada diri kita. Sebelum turun daripada rumah, niat betul-betul. Niat kenapa aku tu nak pergi belajar ni? Nak kena belajar kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana turun daripada rumah tu niat dah nak pergi beli cincau ni, kita sebut demikian. Nak pergi beli barang ni kot, kita sebut. Kita niat awal-awal lagi nak pergi beli kain tudung ni, kita sebut. Yang ni pun rosak dah pada diri kita. Pergi ni kerana apa dia? Kerana kawan je suruh ni. Kalau kawan tak ajak, kita tak datang belajar ni. Jangan. Belajar ni mesti niat kerana Allah. Turun daripada rumah niat kerana Allah itu, waktu mana kita turun niat kerana Allah tu, setiap kali mana kita berjalan melangkah tu, Allah dah kafarah dosa kita, dah ampun dosa-dosa kita. Sampai bila kita duduk majlis ilmu, sampai kita balik semula ke rumah. Balik semula ke rumah, Allah dah ampun setiap langkah yang kita melangkah ini sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, siapa yang turun daripada rumah dia niat kerana Allah, setiap langkah yang dia melangkah tu Allah angkat darjat dia. Setiap langkah yang dia melangkah, Allah angkat darjat dia semakin tinggi darjat dia di sisi Allah, kalau dia betul-betul niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran yang dia belajar ini sendiri. Tapi jangan pula lepas benda ni berjalan kecil-kecil je dia. Orang tanya kenapa? Nak suruh naik tinggi sikit darjat, dia sebut demikian. Pada diri kitanya diajar supaya bersihkan hati kita ni sebelum daripada kita belajar. Tiap-tiap di kalangan kita, jangan kita kata nak pergi test ustaz ni sedap ke tak sedap, dia sebut. Nak pergi mengajar ni kerana apa dia? Saya nak dengar ceramah ustaz ni kerana ustaz ni glamour misal contohnya. Saya nak pergi dengar ceramah daripada ustaz ni kerana apa dia? Kerana ustaz ni begini, kerana ustaz ni begini. Ini dilarang dalam agama. Waktu mana kita belajar, jangan kerana orang, jangan. Belajar kerana apa dia? Kerana Allah. Kalau kerana datang kerana orang, dia akan jadi rosak. Nabi biasa sebut, jangan datang belajar ini kerana Hana, jangan. Dan Hana sendiri pun datang ni tak boleh kerana apa dia? Kerana tuan-tuan, kerana para hadirin sekalian, tak. Tapi Hana datang ni kerana apa dia? Kerana Allah. Kalau datang kerana Allah, maka kita tak kisah apa yang berlaku. Datang kan setengah-setengah orang datang
Dia datang tunggu je ustaz. Lambat pula ustaz ni sampai, misal contoh. Dah lambat sampai tu pula, datang tengok pula ustaz lain pula sampai. Mengeluh pula dia, ustaz tak datang dia. Kadang-kadang tunggu majlis ilmu ni. Tunggu majlis ilmu. Tiba-tiba ustaz tak datang langsung. Mulut kita boleh tahan tak boleh tahan? Kalau mulut kita boleh tahan, itu tanda kita betul-betul kerana Allah. Tapi kalau kita tak boleh tahan, datang kita tunggu ustaz tak datang. Katakanlah hari tu buatnya ada masalah, tiba-tiba ustaz tak datang, kita pun merunguk terus. Ustaz tu memang PA dia macam tu, itu sebut. Kita dah mula sebut, habis pahala kita tadi. Habis pahala kita. Elok-elok yang kita datang tu kerana Allah, dia jadi rosak kerana apa dia? Kerana jiwa kita sudah menjadi kotor. Jangan kotor jiwa kita. Jiwa kita diajar supaya jaga betul-betul. Belajar ni kerana Allah betul-betul. Kalaupun kita datang, ustaz, ada setengah-setengah orang kan, anak-anak kita, kalau dia tunggu, ustaz tak datang. Lepas tu diumum, ustaz tak datang hari ni, kuliah ditangguhkan. Anak-anak kita ye terus dia. Seronok hari ni tak kena belajar. Yang sekolah, yang kita pula kita kata, alah menyesal, kita kata menyesal datang hari ni. Kalau tahu macam ni ustaz tak datang pun baik pergi Giant, dia sebut demikian. Ada setengah-setengah di kalangan kita, mulut dia akan terkeluar terus. Kalau tahu macam ni pun tak bersiap awal tadi. Jangan. Kita ni buat kerana Allah ke kerana orang? Kalau kita buat kerana orang, mulut kita akan terungkit pada diri kita. Sama juga kita dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga jangan terungkit, jangan kita sebut. Kita masak, tiba-tiba suami kita tak makan, anak kita tak makan makanan yang kita masak ni sendiri. Jangan terungkit. Jangan kita sebut, kalau tahu macam ni pun tak masak hari ni. Jangan. Yang kita masak tu kita dah dapat pahala. Mana kalau orang tak makan, makanan yang tak makan lagi ni, kita harap di sana ada ganjaran yang Allah sediakan. Jangan kita ungkit. Kalau kita mengungkit, habis tanda kekotoran jiwa dan hati kita di waktu mana kita sedang melakukan kerja-kerja demikian. Suatu Islam ajar jangan mengungkit, jangan sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu sebut-sebut dan kamu ungkit-ungkit. Jangan. Setiap benda yang kita buat ni, kita serah pada Allah, setiap amalan yang kita lakukan ini sendiri. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik itu, orang-orang yang kufur pada Allah ini, najasun, najis pada mereka. Mereka kan kotor. Kotor apa dia? Kotor dalam mereka ni sendiri. Jiwa tu mereka tu kotor. Mereka bukan kotor kat luar. Kalau kita tengok orang kafir ni, kat luar kadang-kadang bersih jauh daripada kita. Kita pergi tandas-tandas orang kafir. Kalau kita pergi negara-negara barat misal contohnya, tandas-tandas mereka bersih. Bersih pada zahir, tapi pada batin kotor. Demikian juga dengan yang namakan dengan jasad. Setengah-setengah orang kafir bersih, jaga kebersihan jasad mereka, tapi mereka najis. Najis kat mana? Keimanan mereka dan jiwa mereka ni najis. Demikian juga kita jangan kotorkan jiwa kita. Sebagaimana orang musyrik yang kotorkan jiwa mereka, kita pun kotorkan jiwa kita. Maka dilarang dalam agama. Ayat itu memberikan peringatan bahawa suci dan najis itu tidak hanya terbatas pada apa-apa yang nampak, yang tampak dan dapat dirasakan saja, tidak. Suci daripada najis ni bukan yang zahir saja, tidak. Buktinya ialah seorang musyrik yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Orang kafir yang syirik pada Allah, yang dia mempersekutukan dengan Allah, ia tidak jarang juga berpakaian bersih, badan berbau harum, sebab sehabis mandi lalu mengenakan haruman-haruman, tetapi ia masih tetap disebut najis, jauharnya, kotor hatinya dan busuk hatinya. Najis ini bukannya najis yang disebut dengan luar saja, tidak, tapi dalam tu najis. Kadang-kadang yang kat dalam tu najis yang lebih teruk daripada kat luar. Ini disebut dengan kekufuran seseorang ini sendiri. Satu orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran. Kenapa kita sebut orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran? Kita kata najis. Dia kata kami tak ada najis pun. Tak ada najis pun kat luar ni. Kami lebih bersih daripada kamu, lebih harum daripada kamu. Tak, kita kata najis dengan kufur itu najis. Demikian juga jiwa kita. Jiwa kita ni boleh jadi najis. Bila jadi najis? Kalau mana kita dah mula ada perasaan riak. Bila kita dah mula ada perasaan dendam.
Apabila dah ada perasaan dengki, dah ada perasaan-perasaan yang buruk dalam jiwa kita, tanda kita sedang mengambil najis yang diletakkan di dalam jasad kita ni sendiri. Kadang-kadang kita kata ada setengah-setengah orang dia sebut tu orang yang tak bertudung tu, dia akan sebut orang tak bertudung disebut. Orang yang bertudung pun jahat lagi daripada orang yang bertudung disebut. Orang yang tak bertudung disebut demikian. Orang yang tak semayang, orang yang tak semayang kata pada orang semayang, semayang pun dia kata, tapi dalam keadaan yang teruk juga tu, kenapa disebut demikian? Semayang tapi mengata orang pun kuat juga, disebut demikian. Maknanya apa dia? Orang yang semayang tu najis. Kenapa najis? Najis kat dalam. Orang yang tudung tu najis. Kenapa najis? Kerana dalam dia menjadi najis. PL perangai dia tu sudah menjadi najis, yang menampakkan orang menyebut apa dia? Walaupun dia bertudung, tapi dalam keadaan kotor dan keji pada diri mereka tersebut. Kadang-kadang kan kita tengok budak-budak muda berdua-duaan dalam keadaan tak kahwin lagi, berdua-duaan, couple dua-dua orang. Kita kata alah bertudung elok, cantik elok, tiba-tiba boleh berdua-duaan ni sendiri. Dia sedang najis. Sedang najis kat mana? Najis kat dalam. Najis kat dalam. Luar dia tu nampak bersih, tapi dalam tu kotor. Yang ni dilarang dalam agama. Siapa yang dalam dia kotor, kat luar dia nampak cantik, itu dia munafik, dia panggil demikian. Orang munafik ni jangan kita ingat ringan, jangan. Kalau ada orang kata pada kita ni, kamu ni macam munafik je. Memang kat luar nampak bagus, tapi dalam buruk. Itu tanda memang betul-betul berjadi kita munafik. Menjadi kita munafik sungguh. Kerana apa dia? PL kita kat dalam tu yang menyebabkan kerosakan sampai keluaran. Yang dalaman tu merosakkan sampai di luar. Jangan pula kita kata alah munafik ringan je ustaz. Kalau orang sebut kafir marah. Munafik ringan sikit disebut. Tak, munafik dengan kafir ni, kalau kita belajar, orang munafik itu lebih dahsyat daripada kafir. Tapi jangan pula lepas pada ni jadi kafir. Dan ustaz kata lebih dahsyat daripada kafir, tak? Maksudnya munafik ni dahsyat, dia tak dahsyatnya munafik ni sendiri, sehingga kan Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni tempat dia di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sediakan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ringan sikit berbanding daripada munafik. Munafik ni menjadi bahaya dalam hidup seseorang. Artinya ialah bahawa batiniah itu masih berlumuran dengan segala macam kotor dan najis yang bersarang dalam hati. Tatkala mana dalam jiwa seorang masih lagi ada benda-benda yang kotor dalam jiwa dia, padahal inilah yang semestinya dihindari. Kita tanya, ustaz, nak hindar macam mana ustaz? Kita tanya balik, nak hindar macam mana? Istighfar. Istighfar artinya kita menghindari. Tatkala mana datangnya perasaan yang buruk dalam jiwa kita, kita tutup cepat-cepat. Cepat-cepat tutup benda yang kotor ni. Macam mana kita tutup? Sebut astaghfirullahalazim. Baru je datang perasaan yang buruk dalam jiwa kita, istighfar terus, astaghfirullahalazim. Kan kadang-kadang ibu-ibu kita, kalau sekiranya dia nak marah pada anak-anak dia ni, mulut dia cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Baru je nak sebut perkataan yang buruk ni pada anak, nak sebut benda yang tak baik pada anak, dia geram. Kadang-kadang ibu yang tension sangat dengan anak-anak ni, tambah-tambah cuti sekolah ni, lagi senang nak tension. Nak sebut dalam keadaan macam ni, ibu-ibu nak tension dengan anak ni, dengan PL anaknya, nak mengurus rumahnya, dengan PL suami lagi, dengan PL jiran lagi, dengan PL yang banyak lagi ni, nak urus ni, tension. Tengah-tengah tension tu, jangan bagi syaitan masuk, jangan. Tutup syaitan masuk. Tutup syaitan masuk ni apa dia? Mulut kita sebut astaghfirullahalazim. Istighfar menunjukkan seorang menutup ruang untuk buruknya hati dia tadi, dia akan jadi cuci. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak suruh buang lagi? Sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tengok Islam ajar kan? Istighfar tadi satu. Yang kedua, sebut mulut kita ni sebut kafarah, kafaratul majlis. Kafaratul majlis ni Rasulullah suka ajar pada diri kita. Turun kenderaan, sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai je majlis, sebut subhanakallahumma. Jumpa dengan kawan, selesai jumpa dengan kawan, sebut subhanakallahumma wa bihamdika. Yang ni kan apa dia? Menutup kekotoran jiwa pada kita tadi.
Dua. Yang tiga, sebut mulut kita ni sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mulut kita ni ajar pada diri kita. Tiap kali mana berlaku satu benda yang tak baik daripada diri kita, supaya tak masuk syaitan dalam jiwa kita ni, kita sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir pun boleh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni tanda nak bersihkan jiwa dan bersihkan jiwa. Kemudian bagaimana nak bersihkan lagi jiwa? Nak bersihkan lagi, sebut lagi apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulut kita kalau tak boleh nak sebut yang lain pun, sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamahatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ni mulut kita sambunglah. Kita boleh sebut lagi la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah ni yang menyebabkan gugur dosa-dosa kita, yang menyebabkan terhapus segala ruang-ruang syaitan yang nak masuk dalam jasad kita ni sendiri. Ini benda-benda yang kita kena jaga dalam hidup kita ni, sebut demikian. Kemudian kalau nak suruh kita selamat daripada terkena benda-benda yang keji ni, setiap perbuatan yang kita buat, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita nak buat satu benda aja, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang lebih elok lagi, sambung lagi, bismillahirrahmanirrahim. Naik dia kenderaan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak ataupun subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semuanya doa-doa yang kita baca ni menyebabkan kita tak sempat nak jadi kotor jiwa pada diri kita ni sendiri. Kena cuba kita ajar dan kita amal dalam jiwa kita, kita akan rasa keindahan dan kenikmatan. Para hadirin sekalian, baca dalam satu hadis Rasulullah kata tiap-tiap tubuh badan kita ni ada 360 ruas. 360 ruas dalam jasad kita ni. 360 ruas ni semua berpotensi untuk dibakar oleh Allah dalam api neraka Allah. Semua berpotensi. 360 ruas ini kita kena padamkan api neraka Allah dalam jasad kita ni. 360 ruas ini dengan cara bagaimana? Sebut subhanallah. Kamu sebut subhanallah, terpadam ruas-ruas api neraka Allah yang patutnya terpadam pada diri kita, yang patutnya terbakar jasad kita dengan api neraka Allah. Kita sebut subhanallah, kita sebut alhamdulillah, kita sebut la ilaha illallah, semuanya memadam ruas-ruas tadi. Lalu Rasulullah SAW sebut, tiap-tiap kali mana kita sebut la ilaha illallah, itu sedekah. Tiap-tiap kali mana kita sebut subhanallah, itu sedekah. Dan tiap-tiap kali mana kita buat sedekah, kita sedang memadam api neraka Allah yang selayaknya untuk kena pada seseorang ini sendiri. Dijauhi dan jangan sampai menghinggapi batiniah kita ini sendiri. Jangan biarkan pada diri kita terhinggap dengan benda-benda yang kotor pada diri kita, pada batin kita. Kotoran-kotoran yang menjadi sifat dalam batiniah itulah yang lebih penting untuk dilenyapkan dan dibuang sejauh mungkin. Sebab di samping keadaannya memang kotor, juga banyak buang-buang harta dan juga uang dalam hidup kita ni sendiri. Kadang-kadang ada orang kita kan Ana tegur banyak kali. Orang kita dia boleh duduk berjam-jam depan cermin nak buang kekotoran jerawat yang timbul. Kan dia cuba juga padam. Dia nak buat macam mana jerawat dia ni supaya jangan timbul. Dia cari ubat itu, cari ubat ini. Dia ambil aloe vera, dia ambil apa dia ambil macam-macam cara nak suruh jangan bagi timbul jerawat ni. Ataupun kesan di muka dia ni ada kesan, ada hitam sikit, dia nak buang jeragat yang timbul di muka dia, berjam-jam duduk depan cermin. Perhatikan sekalian, orang yang sama, bolehkah dia duduk depan cermin memerhatikan hati dia yang sedang kotor tersebut? Dia boleh berjam-jam depan cermin untuk membetulkan muka dia. Kadang-kadang kita ni kan elok-elok dah pakai kain tudung tu, suami tegur sikit je, sengit tu katanya suami. Pergi balik depan cermin, betulkan balik, nak suruh samakan balik. Kadang-kadang seorang suami pakai kopiah, isteri tegur sikit, sengit bang, sengit, dia pun betulkan balik. Nak betulkan balik kopiah ni sendiri berapa lama? Baik, hati kita pernah sengit? Ya, pernah sengit.
Jiwa kita pernah kotor, ya pernah kotor. Pernah kita menyucikan dia. Kita duduk berjam-jam untuk membaiki hati. Bangun tengah-tengah malam, duduk je. Duduk sorang-sorang, tengok je hati kita. Berapa ramai lagi orang yang kita berdendam dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, berapa ramai lagi dalam hidup kita ni yang kita tak suka pada diri dia. Berapa lama dah kita tak tegur sapa dengan jiran tetangga kita. Berapa lama dah kita tak tanya khabar adik-beradik kita. Adik-beradik kita duduk sorang-sorang je. Kita tahu dah banyak benda yang kotor ni dalam hati kita. Maknanya apa dia? Kita membiarkan sampah-sampah ini semakin menebal pada diri kita. Orang yang nak belajar, dia kena buang sampah yang pertama, kena buang dalam hati dia. Bersihkan dalam hati seorang supaya dia boleh mendapat ilmu yang baik dalam hidupnya. Tugas yang keduanya, hendaklah pelajar itu mempersedikitkan hubungannya dengan kebendaan dan keduniaan. Siapa yang nak belajar ilmu agama, jangan banyak dunia dalam jiwa dia, jangan. Siapa yang banyak dunia dalam jiwa dia, menebal perasaan dunia pada jiwa dia, ilmu tak akan masuk. Dalam hidup kita ni, kalau dunia itu besar, kemudian akhirat itu kecil, maka rosak terus. Akhirat ni kita akan boleh ingat pada dia tatkala mana dunia sudah mengecil dalam jiwa kita. Apabila kita tengok kereta mewah, tak terasa apa-apa. Kita tengok rumah besar, tak terasa apa-apa. Kita tengok jawatan yang besar, tidak merasakan kemuliaan dalam hidup kita. Apabila kita dah merasakan bahawa harta benda tidak mampu menolong kepada kita dalam kubur nanti, kecuali yang kita sedekah, di waktu tersebut barulah kita akan rasa ilmu ni akan masuk pada jiwa kita. Tapi kalau dunia itu besar, kita akan jadi rosak terus. Orang tanya, jom pergi masjid. Orang ajak kita, jom pergi masjid. Dia kata, kalau pergi masjid dapat apa? Dia tanya. Dia akan tanya terus, dapat apa? Kawan-kawan kata, jamuan disediakan. Jamuan disediakan. Jamuan tu makan apa dia? Dia tanya. Nasi apa dia? Bihun ke apa dia? Dia tanya. Kalau bihun, buat kat rumah je. Dia sebut lagi. Kawan-kawan jawab, tak, biryani gam disebut. Biryani gam. Biryani itu lauk daging ke lauk ayam, dia tanya. Dia tanya lagi. Kenapa dia? Dunia dia semakin menebal. Kawan-kawan dia kata, sembelih kambing. Kambing golek lagi dia sebut. Kambing golek lagi. Ada lagi dengan tu, ada lagi yang ni. Dia pun tanya balik. Dia tanya lagi. Kalau kita pergi dengar kuliah ni lama tak lama, dia tanya. Kenapa dia? Dunia menebal. Kalau dunia yang menebal, dia akan menarik. Para hansy yang duduk majlis ilmu, cuba berhati. Kita duduk majlis ilmu je, kita cepat gelisah. Duduk majlis ilmu, gelisah terus. Kenapa dia? Kita kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. 3 muka kita tengok. Muka pertama, muka ustaz. Muka kedua, muka jam. Muka ketiga, muka pintu, dia panggil demikian. Muka pintu ni kita tengok yang akhir sekali. Lambat lagi ke ustaz ni nak habis. Lambat lagi ke nak habis. Kenapa? Dunia kita menarik dan menarik dalam hidup kita. Menarik inilah yang menyebabkan akhirnya kitanya tidak masuk ilmu dalam jiwa kita ni sendiri. Saya baca dalam kata-katanya ulama, dia kata, setiap kali mana kamu duduk majlis ilmu je, syaitan datang terus. Syaitan datang, syaitan ganggu pada 3 benda. Yang pertama, syaitan bawa celak. Dia celaknya pada mata kita. Dengar je majlis ilmu, mengantuk terus. Allah mengantuk lah. Tadi tak mengantuk, tapi apabila duduk majlis ilmu, Allah mengantuknya. Kenapalah jadi macam ni? Kita tahan. Jaya juga, jaya tahan. Bulat mata-mata. Nak tahan. Dalam keadaan kita tahan ni, bulat mata-mata ni, tiba-tiba syaitan ganggu lagi. Syaitan buat apa dia? Syaitan gincu pula mulut kita. Gincu mulut. Nak suruh apa dia? Cakap dengan kawan-kawan pula. Cakap. Akhir tak boleh tumpu apa yang kita belajar. Kalau tak berjaya juga, kita pun tahan mulut kita. Tahan je mulut. Jangan bagi bercakap. Dan kita sentiasa nak ingat ni, nak belajar, nak fokus yang kita belajar ni. Syaitan buat apa dia? Dia pancing. Dia hantar pancing. Ulama-ulama kata dia pancing. Pancing apa dia? Nak suruh sakit perut, nak bangun, nak masuk bilik air lah, nak pergi merayau dululah. Dia akan jadi demikian. Cuba cuba perhatian anak-anak murid sekolah ni. Cikgu masuk je, cikgu nak keluar, nak ke mana? Nak ke tandas, dia sebut. Kejap, sorang. Cikgu tak masuk, tak pergi pun tandas. Tapi kalau cikgu dah masuk, dah mula nak pergi tandas.
Ini kenapa dia? Gangguan syaitan yang mengganggu dan mengganggu tiap-tiap kali mana kita belajar ni sendiri. Menahan diri kita supaya kita tidak terleka dalam keduniaan. Lebih-lebih lagi jikalau sampai dirinya disibukkan sehari-hari untuk mencari keduniaan yang belaka. Kadang-kadang ada di kalangan kita kan, ada di kalangan kita dahulu dia sebut, alah kita pergi dengan kuliah kejap je, bukan lama pun, ustaz pun sampai lewat, dia sebut demikian. Sampai kita belajar 45 minit 50 minit je, kawan-kawan kita sebut. Kita pun pergilah dengar belajar, pergi belajar, lama-lama kawan yang ajak tu tak datang. Kawan yang ajak tu tak datang. Kita kata menyampah betul lah kita. Dia suruh kita datang, dia pula tak datang sekarang. Kita pun lama-lama dah dia tak datang, kita pun tak datang juga. Kita tanya kenapa dia tak datang, kita tanya balik kenapa dia tak datang. Lah sibuk lah, pukul 10 pagi ada meeting lah dia sebut. Pukul 10 pagi tak sempat lah. Kalau pukul 10 pagi ni kita banyak kerja lah 10 pagi ni. Padahal dulu dah dia sebut, dulu yang dia sebut apa dia? Bukan lama, sejam je belajar. Bukan lama, sekejap je belajarnya. Belajar ni pun untuk kita belajar sejam, untuk dunia berapa jam? Untuk dunia 12 jam lagi yang ada. Untuk belajar, kita duduk majlis ilmu ni, malaikat-malaikat turun, malaikat duduk bersama dengan kita. Bukan sekadar malaikat yang duduk bersama dengan kita, nak sebutnya apa dia? Dosa-dosa kita pun diampun oleh Allah tanpa mulut sebut. Mulut kita tak sebut, kita duduk je majlis ilmu. Allah sediakan apa dia? Taman-taman syurga untuk diri kita. Nak sebutnya besarnya nilai, tapi orang yang sebut tersebut dia boleh datang, sekarang tak boleh datang. Kenapa dia tak boleh datang? Dunia yang menarik dalam hidup dia. Dunia yang menarik inilah yang menjadi bahaya dalam hidup. Mengapa ramaikan orang dia boleh datang meniaga, yang meniaga datang meniaga, belajar tak belajar. Harap-harapnya tak adalah orang kat sini. Nak sebutnya datang meniaga, waktu mana orang nak turun nak balik dia pun nampak terus muka dia. Kemudian waktu mana belajar dia tak belajar, dia duduk meniaga je kerja dia. Ada orang yang jenis demikian. Anak tegur banyak kali kan, orang yang pergi sembahyang Jumaat. Tak semua sembahyang Jumaat. Cuba perhati orang pergi sembahyang Jumaat, tak sembahyang Jumaat, duduk meniaga. Yang anak tegur tu apa dia? Anak pernah tengok yang meniaga, kita pergi naik nak pergi sembahyang Jumaat tu, dia meniaga cendol. Turun sembahyang Jumaat, tengok jaga lagi cendol dia. Yang jenis mempertahankan kecendolan dia, yang duduk dekat cendol dia. Niaga cendol je bang, kita sebut. Tak kalah niaga cendol pun sampai tak sembahyang Jumaat. Berapa ramai orang yang jenis demikian, sampai peringkat dia tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perempuan tu lain lah, orang perempuan meniaga tu tak ada masalah. Cuma waktu mana sembahyang Jumaat, hormat orang sembahyang Jumaat, jaga kita. Suruh orang lelaki yang berada kat bawah ni, kalau orang perempuan yang meniaga, suruh naik pergi dengar khutbah Jumaat. Kerana khutbah Jumaat menggantikan sembahyang zuhur 2 rakaat. 2 khutbah, 2 kali khutbah. Kenapa 2 kali khutbah? Kerana menggantikan 2 rakaat. Sembahyang zuhur yang sepatutnya sembahyang zuhur 2 rakaat digantikan dengan 2 khutbah. Sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang Jumaat jadi 2 rakaat je. Kemudian 2 khutbah kita dengar, menjadikan 4 rakaat yang sepatutnya kita dengar. Yang kita lakukan ini sendiri sebenarnya hubungan yang melampau batas dan terlalu rapat dengan benda duniawi akan banyak membelokkan tujuan yang suci, dan akibatnya menuntut ilmu itu akan dikalahkan. Siapa yang menebar dalam jiwa dia yang namakan dengan dunia, akhirnya kalahlah ilmu. Ilmu ni ialah kerana kita belajar ilmu ni, lagi kita belajar, lagi kita rasa benda banyak yang kita perlu tahu. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak bebanan yang kita kena pikul. Tetapi orang yang hidup dengan dunia, dia kata, alah senang-senang tak payah belajar. Kalau kita belajar nanti kan menjadi susah pada diri kita. Akhirnya mereka sibuk dengan urusan dunia, tak ingat lagi pada akhirat Allah dalam hidup mereka. Dan akibatnya menuntut ilmu itu akan dikalahkan, kemudian meninggalkannya sama sekali. Ingatlah apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tak jadikan dalam hati seorang hamba Allah 2 lubang dalam hati mereka. Maksudnya dia ada 2 matlamat, sampang 2 mata, tak ada. Kalau sekiranya kamu nak belajar ilmu, kamu kena tinggal dunia. Kalau kamu nak belajar, kamu nak dunia, kamu tak dapat dah ilmu.
Satu dalam hidup kita, niat tu kerana Allah dahulu. Niat kerana Allah dahulu, belajar. Kemudian lepas pada itu, barulah kita memperbanyakkan niat-niat yang lain. Niat-niat yang lain tu tak jadi masalah lah. Sebagaimana katanya Amru Diab, Syekh Amru dia sebut dalam kitab dia kata apa dia? Islam ni jutawan niat, disebut demikian. Islam ni jutawan niat. Niat yang pertama tu fokus kerana Allah dahulu. Kemudian yang kedua tu, yang ketiga tu, kita niat kerana nak jumpa kawan, niat kerana nak hubung silaturahim, niat kerana nak melihat wajah para alim ulama, niat kerana apa dia? Niat-niat yang lain ni, yang ni pahala-pahala yang kita dapat lepas pada tersebut. Maka dari itu, selama pemikiran masih terkial-kial, pemikiran kita masih teraba-raba, tentu akan menjadi terbataslah mencapai hakikat sebenarnya, yakni yang sedang dituntut oleh pelajar tadi. Ada suatu kata-kata mutiara yang berbunyi begini. Kata-kata ulama disebut begini: al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Fa idza a'taituhu kullak fa anta min i'ta'i iyyaka ba'dahu ala khatarin. Ilmu ini tidak akan memberikan pada kamu sebahagian saja tak, sehingga kamu memberikan sepenuh jiwa raga kamu untuk menuntut ilmu. Kamu nak dapat ilmu, kamu tak boleh dapat separuh-separuh, tak dapat. Tapi kalau kamu nak dapat ilmu, kamu kena fokus sepenuhnya terhadap ilmu tersebut, baru kamu dapat. Fa iza a'taituhu, ketika mana kamu bagi keseluruhan jiwa raga kamu untuk kamu dapat ilmu ni, maka di waktu tersebut barulah sebahagiannya yang kalau sekiranya kamu tak bagi sepenuhnya, sebahagian yang lain akan menjadi bahagia pada diri kamu pula, merosakkan diri kamu pula. Sebab tu dalam kamu menuntut ilmu, biar kamu betul-betul fokus dalam kamu belajar dan kamu menuntut ini sendiri. Demikian keadaan yang jelas dan nyata. Jadi pemikiran yang teraba-aba dan bercabang-cabang dapatlah diumpamakan sebagai satu sungai yang mengalir air, tetapi tidak satu tujuannya, tidak menjadi satu tujuan. Dengan demikian bumi juga ikut menyedut sebahagian air tadi. Udara pun tidak tinggal diam, ia menyambar sebahagian airnya, dan hampir dapat dikatakan bahawa air itu tidak tertinggal kecuali sedikit sahaja, tidak terkumpul semua, dan akibatnya tidak sampai pada yang tuju, iaitu tanaman yang akan diberi siraman. Nak sebutnya gambaran, kalau kita boleh buat contoh yang mudahnya, kalaulah air ni bercabang, macam air hujan yang turun tu bercabang banyak, kejap je resap pada bumi, angin pun sedut, kemudian datang cahaya matahari ambil, kemudian habis, hilang begitu saja. Tapi cuba air itu fokus, air yang turun dalam sungai, dia boleh tuju ke muara, maka di waktu ini dia sampai pada tujuan dan matlamat dia. Sama juga dengan kita menuntut ilmu. Apabila kita banyak bercabang, terutama cabang urusan dunia, lama-lama dia akan rosak, pada diri kita ini sendiri. Tugas yang ketiga ni kita sambung pada minggu akan datang nantilah, dalam membicarakan tentang tajuk tugas yang ketiga dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, anda nak jawab beberapa soalan yang ditanya ni. Yang pertamanya, Datuk Haji Abu Bakar Abdul Hamid pernah tanya soalan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Tauhid ni dia ada tiga, ulama-ulama bahagikan. Yang pertama dipanggil tauhid rububiyah. Rububiyah ni tauhid yang disebut dengan tauhid awam, orang awam. Tauhid orang awam ni tauhid yang kira-kiranya sebagaimana kita tanya pada orang kafir. Orang kafir, kalau kita tanya pada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kita tanya pada orang kafir ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi, mulut mereka akan jawab la yaqulunallah. Mulut mereka jawab Allah, Tuhan Allah. Bahkan berapa ramai orang kafir ni, kalau kita sebut, dia kata tak berdoa pada Tuhan Allah ke, dia tanya. Maknanya dia sudah ada tauhid. Tauhid dia tauhid rububiyah dipanggil. Tauhid rububiyah ni kebanyakan manusia ada, kecuali orang yang ateis, orang yang tidak ada agama, orang yang mulhid, orang yang buang agama dalam diri dia. Ini tauhid rububiyah ni tauhid awam. Satu lagi dipanggil tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maksudnya tauhid orang yang dia mengaku ada Tuhan, lalu mulut dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia mula sembahyang.
Dia sembahyang dan dia ikut segala yang disuruh oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia buat, dia buat. Ini dipanggil tauhid uluhiyah. Tapi ada satu lagi, tauhid dipanggil tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat maksudnya bukan sekadar dia sembahyang, tapi jiwa dia turut sembahyang sama, hati dia turut sembahyang sama. Dia bukan sekadar orang awam biasa, tidak, orang Islam awam, tidak, tetapi dia lebih mendalam, kemuncak dalam jiwa dia ni. Dalam jiwa dia, dia sembahyang dan dia ada khusyuk. Dia bagi sedekah dengan rasa keikhlasan. Tatkala mana dia tatkala mana dia buat satu benda, dia buat kemuncak dalam jiwa dia buat mengharapkan keredaan Allah. Maknanya orang ni sudah ada tauhid asma wa sifat. Itu tiga benda. Ulama-ulama bahagikan keadaan demikian. Maknanya pada diri kita ni paling-paling tak sempat biar seorang tu ada tauhid uluhiyah. Tapi ada orang yang ada tauhid uluhiyah saja, dia tak ada asma wa sifat. Kadang-kadang kita kata, kamu ni Islam. Ya, Islam. Habis tu kenapa kamu tak tutup aurat? Belum sampai seruan dia jawab. Maknanya orang ni orang yang ada tauhid uluhiyah, tapi dia ada asma wa sifat? Tak ada. Orang yang demikian belum lagi sampai peringkat demikian. Kadang-kadang dia Islam, dia pertahankan Islam, dia beria untuk nak pertahankan Islam, tapi sampai waktu semayang tak semayang, tak semayang. Dia ada tauhid uluhiyah, dia tidak ada tauhid asma wa sifat. Maknanya pada diri kitanya asma wa sifat tu kemuncak dalam tauhid keimanan kita pada Allah. Para hadirin sekalian nak tahu dalam bab tauhid uluhiyah rububiyah ini, para hadirin sekalian boleh rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Sa'id Hawa rahimallah, dalam kitab Al-Islam ada membicarakan perkara demikian, ataupun para hadirin sekalian boleh rujuk dalam kitab Risalah Usrah yang dikarang oleh Abu Urwah, yang kita dalam Risalah Usrah tersebut pun boleh juga kita boleh berjumpa dengan perbincangan mengenai tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat ini sendiri. Ini tauhid yang perlu ada pada diri kitanya, setiap di kalangan kitanya. Kemuncak dianya paling-paling tidak seorang biar ada tauhid uluhiyah pun tak apa dah. Dengan ada tauhid uluhiyah, lama-lama dia akan jadi tauhid asma wa sifat yang ada pada diri dia. Suami saya solat sunat subuh awal, kemudian dia baring mengiring kanan menunggu saya siap untuk solat jemaah. Sementara menunggu itu, suami akan tertidur hingga berdengkur, tapi tidak alihkan cara baringnya. Betul tak air sembayangnya betul tak air sembayangnya ada lagi untuk solat jemaah bersama saya, isterinya? Kalaulah sekiranya dia dah berdengkur dah, maknanya dia hilang akal. Hilang akal tu batal dah sembahyang. Satu. Ada juga ulama dia kata kalau berdengkur tak bergerak papan punggung dia, ada ulama kata tak batal, ada ulama kata tak batal. Tapi kalau dia mengiring, sah-sah terbuka. Yang dalam keadaan yang apa dia, punggung dia mesti sama rata dengan tempat tidur dia ni. Kalau punggung dia sama rata, misalnya dia menelentang tu, kemudian tak bergerak, punggung dia tak bergerak, dia berdengkur pun tak jadi masalah, katanya ulama. Tu dengan cara demikian. Jadi jangan bertengkar lah dalam bab ni. Yang pentingnya dianya, kalau suami dia rasa tanggungjawab, suami dia ambil sembahyang. Kalau dia tak tanggungjawab, dia tak ambil sembahyang, dia sembahyang je. Yang akhirnya sembahyang dia tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah kalau sekiranya dia bergerak ini sendiri. Ada soalan banyak sikit hari ni, anak nak jawab banyak sikit. Ustaz, bolehkah saya membuat majlis tahlil arwah bekas suami menjamu makan tetamu, sedangkan bersama saya ada 2 orang anak yatim kecil 8 dan 7 tahun? Tak payahlah. Yang pertama, dia bekas suami kita. Yang keduanya, tahlil arwah ini tidak menjadi satu kewajipan. Yang ketiganya, keutamaan kitanya apa dia? Jaga anak yatim itu. Harta yang ditinggalkan oleh, katakanlah ada harta untuk yang disebut dengan apa dia? Yang disebut dengan yang ditinggalkan untuk anak yatim ini, maka di waktu ini keutamaan jaga harta anak yatim ini
dan membela dia lebih utama daripada buat tahlil arwah. Tahlil arwah ni sepatutnya yang dibuat oleh siapa? Masjid, surau, orang yang sentiasa menghidupkan surau dan masjid. Tak tunggu ada jamuan, tak. Katakanlah ada di kalangan masyarakat kita yang meninggal dunia. Masjid peranan lah, ambil peranan. Surau ambil peranan, buat tahlil dan sebagainya. Nak buat ni jangan tentukan masa. Jangan tentukan malam 14, malam 21, malam-malam tertentu, tak payah. Nak buat bila-bila masa. Kita tahu, kita maklum pada jemaah kita, ahli qaryah kita, hari ni masyarakat kita hilang seorang lagi, meninggal dunia seorang lagi. Jemaah kita dah kehilangan seorang lagi. Jadi malam ni kita buat tahlil arwah untuk orang ni. Mudah-mudahan dia akan diberi kerahmatan di sisi Allah SWT berkat dengan doa yang kita baca dan kita baca ini sendiri. Itu yang lebih utamalah. Manakala keluarga, ana bimbang keluarga ni diambil daripada harta anak yatim, itu jadi masalah. Jangan sampai peringkat keluarga sehingga kan keluarga yang ambil daripada harta anak yatim. Kalau dia ambil harta anak yatim ini, dia dosa pula buat jamuan ni pula. Panggil demikian. Kena jaga-jagalah pada diri kita dalam bab tahlil arwah ni. Benda yang tidak disyarak pun dalam agama, tapi kita buat boleh, tak ada masalah, tak menjadi satu dosa, bahkan mendatangkan harap-harap adanya pahala daripada yang kita buat ini sendiri. Cuma jangan kita buat sehingga mendatangkan dosa pula. Datang dosa ni bila? Tatkala mana kita ambil harta anak yatim dan kita buat jamuan dengan harta anak yatim ini pula. Yang seterusnya, boleh tak kita berzikir sambil baring? Boleh. Sambil baring ni pun disyarakkan dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri, qiyaman. Kalau dia tak boleh dalam keadaan berdiri, dia duduk. Kalau duduk tak boleh, dia baring. Kalau baring tak boleh, dia berzikir dengan mulut dia. Kalau dengan mulut pun tak boleh, berzikir dengan hati. Kalau dengan hati pun tak boleh, mati dah tu dia panggil. Maknanya dia sudah mati, peringkat kemuncak dalam hidup seorang. Nak zikir, yang pentingnya hidupkan dengan diri kita dengan zikir. Apabila seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata tanggungjawab dalam Islam ni banyak sangat ya Rasulullah, nak buat yang tu, nak buat yang ni. Jadi tolong ajar pada aku ya Rasulullah satu cara yang aku buat satu benda, selesai masalah tanggungjawab ini. Rasulullah kata, la yazalu ratban bi dzikrik, la yazalu lisanaka ratban bi dzikrik. Jangan biarkan lidah kamu menjadi kosong, biar lidah kamu menjadi manis dalam sentiasa zikir dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pada Allah ni menolong setiap amalan-amalan yang kita buat, yang kita tak mampu kita nak buat, kita zikir pada Allah. Macam mana buat contoh yang mudah. Para hanis kan datang majlis ilmu, tiba-tiba tengok ustaz dah mengajar. Mana yang kita nak buat? Kita semayang sunat tahiyatul masjid dulu ke, ataupun kita duduk terus? Kita diajar supaya duduk terus. Kita duduk dan kita sebut apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat kata bahawa kamu sebut macam tu menyamai dengan kamu semayang sunat 2 rakaat tadi. Maknanya duduk terus majlis ilmu, tak payah lagi kamu nak semayang. Ada orang yang dia tak faham kan. Anda pernah duduk tengah-tengah tazkirah ni, tengah-tengah tazkirah ada seorang hamba Allah datang straight depan kita semayang sunat, macam tak ada tempat lain dah dia ni. Anda nak sebut pada dia, takut dia ni terkejut sangat, nampak sangat kita ni jahil. Jangan kita nampak jahil sangat, jangan. Ni kadang-kadang semayang betul-betul kita tengah tazkirah kat depan, dia datang duduk depan betul-betul semayang sunat depan kita. Maknanya gambaran apa dia? Kejahilan mengatasi daripada kealiman. Yang ni jenis masalah dalam hidup. Maknanya zikir lah sambil mulut kita ni. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, sahabat-sahabat zikir ni sambil tidur. Dalam tidur tu pusing badan, bunyi subhanallah, pusing lagi alhamdulillah, pusing lagi Allahu akbar. Zikirnya mereka. Kita tak, pusing je khu terus, pusing tak sempat pusing lagi pun khu dah kita ni. Boleh tak kita bersedekah dengan duit pinjaman bank? Tak boleh. Kan kita pinjamkan duit tu, wajib kita bayar dulu.
Yang wajib kita kena bayar. Manakala sedekah sunat, bayar yang wajib dulu. Yang kita pinjam duit ni, kecuali kita ada duit lain untuk kita nak bayar, itu boleh. Kena dia panggil fiqh priority, fiqh aulawiyat, fiqh yang mana yang perlu kita dahulukan dalam hidup kita ni. Tatkala mana kita nak buat satu benda, dia ada fiqh muwazanat, dia ada fiqh aulawiyat. Aulawiyat makna priority, mana yang perlu diutamakan pada diri kita. Yang ni dia panggil wajib. Pinjam tu wajib kita kena bayar. Benda yang pinjam wajib kena bayar, tak kira pinjaman apa pun, wajib dibayar. Kemudian dalam keadaan kita pinjam tersebut, yang kita nak buat pula sedekah, kita ambil pinjam, kita nak sedekah, maka di waktu ini wajib diutamakan bayar, kecuali kita mampu untuk kita membayar balik pinjaman tadi. Kalau sekiranya kita bersedekah, kita ada kemampuan untuk nak bayar balik, itu tak jadi masalah. Katanya para alim ulama, sedekah dulu, misalnya contoh pinjam, kemudian kita sedekah, kemudian kita ada jaminan, ada lagi projek-projek yang kita masuk, dapat kita dapat nanti. Lepas pada kita dapat tersebut, kita pun boleh bayar balik pinjaman, itu tak jadi masalah, katanya para alim ulama demikian. Yang ketiga, boleh tak kita lakukan sembahyang sunat tahajud semasa waktu fajar? Tak boleh dah, tahajud tak ada dah, dan waktu masuk fajar yang kena sembahyang subuh dah masuk fajar kan. Kecuali orang yang dia sentiasa hidup dia dengan tahajud tiap-tiap malam, lepas sembahyang subuh, katakanlah dia bangun-bangun, dia dah sedar dah masuk waktu subuh, maka dia bolehlah di waktu ini untuk dia nak sembahyang qada balik tahajud yang dia tertinggal pada malam hari tersebut. Yang mulia Ustaz, apa ertinya berkat pada makna dan istilahnya secara terperinci, macam soalan SPM je ni? Apakah ia lebih daripada keberkatan itu pada rezeki ataupun lain-lainnya? Anda nak sebut begini, berkat satu benda yang dirasakan, yang kita dapat sikit tapi dirasakan banyak. Kita duduk kawasan sempit, dirasakan luas. Kemudian kita apa dia? Kita dapat jumlah yang sedikit tetapi dirasakan jumlah yang banyak. Kemudian makan sikit tapi merasakan kekenyangan dengan benda yang sikit tersebut. Ini berkat. Berkat ini bukan pada dalam erti kata, dalam erti rezeki saja, tidak. Berkat dalam rumah tangga. Rumah tangga yang berkat, kita rasa lapang rumah tangga kita. Kan dalam, anda syarahkan dalam ayat dalam surah Hud yang kita belajar ini, di surah section 2, dalam tafsir surah Hud, anda cerita tentang bagaimana keberkatan yang timbul dan rahmat Allah yang datang. Datangnya berkat ini, datang berkat, ada ulama bincang, bila datang berkat? Bila rahmat Allah datang dahulu. Ada setengah ulama kata datang berkat dahulu baru datang rahmat. Dua-dua ni tak jadi masalah, mana satu yang pentingnya kita dapat. Waktu mana datang tetamu, tanda rumah kita diberkati. Datang tetamu, kita sedia makanan untuk 4 orang, tetamu datang lebih kurang 2 orang lagi, tambah 6 orang, terhidangkan makanan tersebut. Padan tak padan? Padan. Boleh makan tak boleh makan? Boleh makan. Datang tetamu 8 orang, menjadi 8 orang dengan rumah tangga kita. 4 yang kita sediakan, 4 lagi tetamu boleh makan. Maknanya makanan itu diberkati di sisi Allah. Makanan itu diberkati. Datang je ibu bapa kita ke rumah tangga kita diberkati. Dia panggil demikian. Berkat ini, orang yang nak dapat berkat, dia jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat, dia hilang berkat. Perjalanan, perlu perjalanan yang berkat. Bagaimana perjalanan yang berkat? Naik kereta, baca doa. Baca doa. Siap je baca doa, perjalanan kita berkat, ya berkat. Tapi jalan je sikit, pasang radio era, misal contoh, hilang berkat terus. Tadi berkat dah, tapi dah pasang radio, dengar dundang-dundang lagu-lagu pula, misal contohnya, kita pun tangan kita pun tergedik-gedik terus. Hilang terus berkat. Elok tadi berkat, hilang berkat. Rumah tangga kita ni, kita dah elok dah, letak frame Al-Quran, ayat Quran, bagus. Baru masuk majalah mangga mempelam Queenie ni dalam rumah. Masuk je yang tu, hilang berkat terus. Masuk je terus patung, masukkan patung dalam rumah tangga kita, hilang berkat.
Masuk je alat muzik dalam rumah tangga kita, hilang berkat. Sampai bila? Sampai benda itu dikeluarkan daripada rumah tangga kita. Keberkatan yang datang dalam hidup kita. Maknanya, kalau ditanya apa dia makna berkat, satu benda yang sempit dirasakan luas, kemudian yang sedikit dirasakan banyak. Benda yang dirasakan lebih, itu tanda berkat. Umur kita singkat. Imam Nawawi rahimahullah, umur dia 40 tahun saja. Umur 40 tahun, tapi dia diberkati umur dia sampai hari ni orang belajar lagi kitab dia. Maknanya berkat. Berkat ni bukan pada rezeki saja, tidak, tetapi daripada ilmu yang berkat. Sama juga para ahli sekarang belajar ni, ada orang yang kita suka dengar, ustaz tersebut dengar, sukalah, kita seronok, tapi tak terkesan jiwa kita, tanda tak berkat. Tapi ada ilmu yang kita dengar terkesan, terbawa-bawa dalam hidup, itu tanda ilmu yang diberkati. Itu benda yang dipanggil waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka boleh bagi peringatan pada kaum mereka setelah mana mereka pulang pada kaum mereka. Mudah-mudahan kaum mereka ni la'allahum yahdharun, diberi peringatan, kesan daripada apa yang mereka sebut ini sendiri. Macam mana definisi rasuah dalam Islam? Rasuah dalam Islam ni, kita bagi satu pada seseorang untuk mengambil hak orang lain. Kita nak dapatkan hak orang lain, kita bagi satu benda pada orang tu, akhirnya hak orang lain dapat pada kita. Hak orang lain dapat pada kita, itu dianggap rasuah. Itu dianggap rasuah, ya. Kita katakanlah macam ni, anda buat contohnya, projek ni tak sepatutnya dapat pada kita, dapat pada orang lain, tapi kita nak suruh dapat juga. Macam mana nak suruh dapat juga? Kita ambil duit kita bagi pada seorang, bagi pada orang yang nak bagi projek ni, kemudian elok dapat pada orang ni, dengan kita bagi dapat pada kita, maka itu dianggap rasuah. Itu dianggap rasuah, dipanggil demikian. Itu cara dalam Islam. Apakah hukumnya? Haram. Rasulullah SAW sebut ar-rasyu wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua masuk neraka Allah. Padan ke RM50 masuk neraka Allah? Tak padan. Polis tahan kita, misal contohnya, waktu mana polis tahan kita ni, jangan ada polis yang macam ni. Polis tahan kita ni, tiba-tiba polis tahan, dia kata, cek laju ni, speed trap ni, berapa lajuan? 160. Kawasan 80 je. Dah berapa tu? Banyak tu. Kemudian polis kata, kita kata ambil tu macam mana? Yalah macam mana tengah hari di Zohor ni disebut. Zohor ni macam mana ni? Ni 180 ni. Dia bersebut. Kita kata saman lah. Dia kata tak payah saman lah. Dia kata bagi duit minum air teh lah, dia sebut. Kita kata banyak mana? RM50. Kita kata ada RM10 je, kita sebut. Ada RM10 je. Kita pun, dia pun buka buku dia tu. Buka tutup, letak dalam ni misal contohnya. Kita pun letak dalam tu. RM10 tu masuk neraka kita dengan RM10 tersebut. Dua-dua, yang bagi RM10, yang terima RM10, dua-dua masuk neraka Allah. Kenapa dia? Tak padan. RM10 masuk neraka Allah, tak padan. Dan dia kerja untuk kerajaan, dia kerja untuk pemerintah. Sampai masa saman. Kerja kita pula bayar, dah kita kena saman, kita pula kena bayar kerana kita buat salah. Itu tanggungjawab kita. Ada pun dia nak kurangkan saman tersebut, itu kerja pergi pejabat, dia ada masa dia dan sebagainya, pengurangan dan sebagainya, itu masalah lain. Tapi kalau kita kerana demikian kita nak pada satu benda ni, maka di waktu ini dianggap haram dan hukum dia berdosa. Jangan buat, dan hilang berkat yang kita sebut tadi. Ataupun kita nak dapat satu tapak untuk jual beli barang, nak jual barang ni, tapak. Lalu katanya pegawai yang mengurus bahagian tapak tu, anda table lah, dia sebut, bagi bahagian bawah ni sebut, dia kata. Lalu kita pun kata kalau bagi banyak mana? Dia jawab 1,000 2,000 badan. Tidak pun bagi handphone BlackBerry pun tak apa, dia sebut. Dia bagi pada saya demikian, bagi yang ni je. Kita pun bagi. Dengan kita bagi, lepas mana kita bagi sebut, baru kita dapat rasuah. Tak padan dengan BlackBerry itu masuk neraka Allah, tak padan.
tak padan dengan benda demikian untuk dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adakah sama tak dengan mencuri atau merompak? Ya, sama. Sama je hukum. Adakah belanja makan atau memberi hadiah kepada pegawai kerajaan yang menolong kita mendapat suatu kontrak atau projek itu dianggap rasuah? Setelah mana kita dah dapat dah projek itu, dah semua dah selesai dah, kita pun panggil pegawai kerajaan sebut. Kita kata, jomlah saya belanja makan. Itu tidak dianggap rasuah dalam agama. Itu tidak dianggap rasuah. Kerana pegawai itu dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu, saya nak tolong awak ni, tapi awak kena tolong saya. Tak. Dia tak bagi tahu apa-apa pun. Kita dah dapat rezeki, kita kata, terima kasihlah kerana tolong saya. Setelah mana kita dapat, bukan sebelum mana kita dapat. Kita kena faham ya. Sebelum kita dapat itu lain. Tapi lepas mana kita dapat, dia tolong kita, dia tolong buat macam ni, dia tolong buat macam ni. Sebelum daripada ni, kita pun nak menghargai jasa dia, kita pun panggil dia. Itu pun setengah-setengah ulama kata berhati-hati, bimbang dia jatuh rasuah juga. Bimbang lagi jatuh rasuah. Tapi mengikut kaedah agamanya, dia kata kalau kita nak bagi hadiah sumbangan kita yang dia tak tetapkan, maka itu tidak dianggap rasuah dan itu dibenarkan dalam syarak. Menghargai jasa dia. Yang ni kena bincang panjang ni, kena panggil SPRM buat kursus sebenarnya dalam bab rasuah. Dan anda rasa SPRM pun kena bincang bab rasuah ni dalam konteks agama. Jangan konteks manusia sekular, jangan. SPRM kena guna yang dinamakan dengan yang diiktiraf dengan rasuah ni dengan bagaimana? Dengan konteks agama. Agama yang mengajar macam mana. Kerana masalah rasuah ni masalah hukum. Masalah hukum. Sebagaimana kalau kita boleh kata dosanya rasuah, kita kena sebut berdosa juga orang tinggal sembahyang, dosa juga orang dedah aurat. Sama je. Kalau kita boleh kata kita ada jabatan SPRM untuk nak cegah orang rasuah, kena ada jabatan untuk cegah orang tak sembahyang. Kena ada jabatan, kerana dia terlibat dengan hukum kan. Kalau manusia menganggap itu hukum dosa, kita kena ada jabatan untuk cegah orang daripada minum arak. Kena ada jabatan untuk cegahkan orang daripada apa dia, membuka aurat. Kena ada jabatan-jabatan demikian dengan tujuan apa dia, nak suruh selamat masyarakat kita daripada unsur-unsur yang membawa kedosaan dalam jiwa mereka ini sendiri. Cakap banyak kan, kena gam kita. Suami dah meninggal, adakah anak perlu ganti puasanya atau bayar fidyah? Kalau fidyah, berapa kiraannya hendak dibayar dan di mana? Para hadirin sekalian, suami meninggal dunia, sebaik-baiknya anak dan isteri qada yang dia tinggal puasa tadi. Qada tu satu, bayar fidyah tu satu. Bayar fidyah ni kadar dia lebih kurang RM1.60 atau RM1.80, tak silap ingat antanananya, untuk sehari. Kalaulah katakanlah dia diganda 2 tahun, maknanya dah jadi RM2 lebih, RM3.40, kita RM3.20, dia akan naik. Kena tahun ketiga dia naik lagi. Jangan lambatlah. Bayar fidyah tu, bayar terus tahun tersebut, supaya tidak berganda. Satu, dia tidak menanggung dosa. Yang keduanya, kita dah selesai tunai tanggungjawab dia. Bayar fidyah dan bagi pada fakir miskin. Pada siapa yang kita kena bagi? Bagi pada orang miskin. Kalau tak jumpa juga, cari pusat zakat, supaya pusat zakat tolong agihkan pada orang yang layak untuk terima duit fidyah ini sendiri. Terima yang namakan dengan fidyah tersebut. Bagilah pada, kalau tak jumpa pusat zakat pun tak jumpa, cari Tok Imam pun tak jumpa untuk Bilal. Makna dalam hidup kita menjadi demikian. Kemudian ada jemaah yang minta supaya kita baca doa ni, insya-Allah kita baca doa lah. Habis tu soalan-soalan. Kemudian doa anak-anak yang sedang puasa, yang nak bersalin, kemudian ada yang kena dizalimi, bawa lari anak dan sebagainya ni, insya-Allah kita doa lah. Mudah-mudahan doa kita dimustajab di sisi Allah. Kat luar sana ada madu yang nak sebut pada minggu yang sudah tu. Ada jemaah yang tak dapat madu tu, ada kat luar. Buat amalan untuk anak-anak lah, tambah-tambah anak-anak nak periksa ni, cuba buat amalan tiap-tiap pagi, buat amalan minum dengan madu ni, jadi kekuatan pada mereka. Kemudian ada ni CD yang terbaru, CD Kuliah Hana ni, 360 ruas anggota badan terpadam api neraka dengan sedekah ni sendiri, yang ana ulas tadi dalam satu hadis Rasulullah SAW. Kemudian persoalan cinta antara apa dia, tak ingat anak ni, tajuk yang dibagi ni. Kemudian kejayaan dalam dakwah pengajian kita kat sini ni, insya-Allah ada kat luar sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir tuan nurul idayu. Allahumma yassir laha wa la tu'assirha wa tammimha bil khair. Allahumma alayka man zalamana. Allahumma alayka man zalamana khususan ila syarhah Haji Muhammad Tahir. Allahumma alayka man zalamana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir auladana fi imtihanihim khususan ila Muhammad Aizuddin bin Muhammad Rizwan. Allahumma yassir lahu. Allahumma yassir lahu wa la tu'assirhu wa tammimhu bil khair. Allahumma yassir lana fi imtihanihim khususan ila Ahmad Najmi bin Adnan. Allahumma yassir lahu wa la tu'assirhu wa tammimhu bil khair. Allahumma shfi marda Salmah binti Haji Abdul Latif. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang nak pada kitab ni kena bagi nama lah, kerana ada lagi jemaah yang tak dapat kitab ni. Kemudian ada apa ni dekat madu tu lah, dekat serunding kan bilis tu pun boleh jugalah bagi kat situ.